Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tia Arifin di talk show bersama Tia, Kupas, Kupas, Kupas. Dan talk show ini dibawakan khas oleh Mutiara, sehat itu nikmat. Oke, semua apa kabar? Selamat malam kepada semua. Ya, kembali lagi dengan talk show bersama Tia pastinya. Ya, semua you guys boleh invite, join ramai-ramai, kalian punya kawan, family, kan, kawan rapat, and wanita-wanita lainnya yang memerlukan inspirasi yang bersama Tia akan share pada malam ini. Boleh share dulu kepada kawan-kawan semua untuk join di bersama Tia, karena talk show bersama Tia ini adalah talk show di mana kita nak memberikan cerita-cerita, kisah inspirasi. Kita nak bagi semua kepada semua ni kan yang tengah menonton adalah benda-benda yang manfaat, kan, benda-benda yang positif supaya semua orang juga dapatlah dia punya tips atau pesan-pesan. Alright, so semua seperti yang biasa bersama Tia lakukan, means ada setiap akhir daripada talk show kita, bersama Tia akan memberikan hadiah kepada anda semua. So Tia nak announce pemenang hadiah yang kita sudah pilih. Siapa pemenangnya di episod sebelum ini, kan, dengan menjawab soalan di Telegram Tia Arifin, dan Tia akan pilih orang yang bertuah untuk memenangi hadiah di setiap episod. So siapa agak-agaknya yang menang sesi episod sebelum ini, yang mereka yang juga semua dah komen dah, juga dah komen dekat Telegram Tia Arifin. Siapa agak-agaknya? Alright, so jangan ucapkan tahniah kepada Ainul Syafira. Yes, Ainul Syafira, umur Siti melahirkan anak kedua pada usia 22 tahun. Tahniah kepada Ainul Syafira. Ainul Syafira adalah salah seorang pemenang yang bertuah untuk mendapatkan hadiah daripada bersama Tia, iaitu satu set Mutiara Syashat dan juga beserta hadiah-hadiah lainnya. Ada 5 hadiah dekat dalam tu. Amazing. But sabar-sabar. Bagi yang tak menang, jangan risau. Kerana di episod kali ini, Tia akan memberikan lagi hadiah. Kali ini, dengar ya, kali ini bukan satu yang Tia pilih, tetapi 10 orang. Wow! 10 orang yang akan bertuah, Tia akan pilih pemenangnya. Siapa yang nak agak-agak? Cuba komen nak. Siapa yang nak 10 orang tersebut? Komen nak dulu. Bukan biasa-biasa ya. Tapi you guys, yang nak tu, you guys masuk ke Telegram channel Tia Arifin. Kenapa? Kerana pertanyaan Tia akan share di sana. Dan you guys kena jawab di komen di Telegram Tia Arifin. You guys jangan komen dekat sini, kerana Tia tak nampak. Tapi Tia akan pilih pemenang itu di Telegram Tia Arifin. Kena masuk ke Telegram Tia Arifin, boleh join invite anak ramai-ramai, kan, family, untuk kenapa? Episod kali ini, kerana episod yang sangat special, kerana Tia nak bagi ke 10 pemenang. Apa itu hadiahnya? Hadiahnya apa itu? Bagi tahu tak sekarang? Bagi tahu tak? Sekarang ni beza ya. Sekarang ni berbeza, bukan mystery box Tia nak pilih. Kerana ada satu benda yang Tia tak pernah share sebenarnya. Siapa nak tahu? Hadiahnya ada di sini. Hadiah ada di sini. Ada dekat sini. Siapa nak tahu hadiah episod kali ini? Okey, nak tahu ni, kalau yang dah join, komen dan dulu. Komen dan join Telegram. Komen dan dulu. Tengok siapa yang dah komen dan ni, kan. Tia tengok handphone Tia ni. Kerana Tia nak pilih 10 orang pemenang. Yang dah join, komen dan join. Okey. Hasmi dan join. Siapa lagi? Saya dah join Telegram. Bagus. Cashin dan join. Amazing. Okey, dan join dah. Bagus. Kerana 10 orang yang Tia nak kongsi, kan, kongsi hadiah kepada 10 orang yang bertuah untuk episod kali ini. Kerana episod kali ini, kenapa special? Kerana Tia membawakan tamu guest star kita yang sangat special. Hafiza, Azfa dan join. Okey, Tia nak bagi tahu ya. Bagi tahu tim, boleh bagi tahu ya? Alright, so Tia nak bagi tahu hadiahnya. Pertanyaannya di akhir cerita, di akhir segmen. But semua, you guys, okey. Tia nak share 10 pemenang ni adalah, so hadiahnya adalah Tia nak bagi top up kepada you all semua yang always tengok Tia punya talk show ni, kan. You guys tengok ni, kan, pasti you guys memakan data. So untuk episod kali ni Tia nak bagi 10 orang
pemenang, Tia akan bagi top up RM10. Caranya, sabar. Caranya nanti kena join Telegram channel nanti di segmen pertengahan, iaitu segmen akhir, tim akan bagi tahu macam mana cara nak menang. Siapa nak? So join Telegram channel Tia Arifin dahulu, nanti Tia akan share soalan yang kita punya panel akan share, and juga kena jawab. Kan juga kena share dekat situ. Faham semua? Jelas? Wah, jelas. Siapa yang tak sabar kan? Sekarang ni kita bagi 10 orang pemenang terus. Alright, amazing. Okay, so semua semua dah sabar. Okay, boleh komen dan join semua dekat Telegram channel, dan Tia nak tengok. Wow. Dan semua. Yes, semua nak top up. Sabar, Tia akan bagi 10 orang. Jangan risau kan. Banyak kita bagi. Okay, so semua. Di episod kali ini, kenapa Tia cakap sangat special kan? Of course, setiap episod bersama Tia, kita akan menghadirkan tokoh-tokoh atau tokoh wanita ataupun lelaki yang sangat memberikan inspirasi kepada semua orang. Kan beliau ni kan, siapa yang dah tahu siapa agak-agak yang boleh teka kan episod kita kali ini. Beliau adalah seorang wanita yang memberikan inspirasi kepada ramai orang. Kan, banyak orang cakap orang berjaya ni kerana keluarga dah berjaya, atau orang berjaya ni memang dia dah darah berjaya. Yelah, tapi ini akan mengungkap kisah sebenarnya beliau bukan dilahirkan daripada orang yang berjaya. Maksudnya beliau dilahirkan daripada keluarga yang sederhana, bukannya beliau ada track record, memang semua orang berjaya dia pun berjaya, tidak. Tetapi inilah kisah daripada wanita Melayu yang beliau boleh bangkit daripada kehidupannya yang dulu, kan? Lagi-lagi tentang keluarganya, dan lagi daripada tentang suaminya, kan? And saya interesting sebenarnya kerana daripada kisah beliau lah yang membuatkan dia nak tolong lagi ramai orang. Yang alhamdulillah beliau telah menjadi pengasas produk hair care yang you guys boleh tahu ni, banyak sebenarnya sini. Dan nampak usahawannya. Yes, betul. Pengasas Fat Fleur. Dah banyak dah hint dah ni. Siapa yang kalian rasa tokoh yang Tia akan jemput pada malam ini? Cuba komen di bawah. Yes, dan paling uniknya beliau adalah Tia rasa tak ada macam perniagaan, family perniagaan atau apa. Dan paling unik juga, beliau adalah seorang pada semua ni. Jelas. Siapakah beliau? Wow, semua macam dah tahu dah. Puan Siti Mariam Samad, Mami Mary. Wah. Komen lagi. Yes. Puan Siti Mariam, amazing. Yes, sangat betul sekali kalian semua. Lebih dikenali dengan Siti Mary, yang akan bersama dengan Tia di episod bersama Tia malam ini. Siapa yang tak sabar nak dengar perkongsiannya? Siapa yang tak sabar? Komen tak sabar di bawah. Komen tak sabar di bawah. So tak sabar. Siapa yang tak sabar untuk nak kita panggil Puan Siti Mary untuk request kita punya live? Dia tak sabar. Wah, tak sabar. Semua lagi tak sabar. Amazing. Tak sabar. Banyak sekali. Alright, tanpa melengahkan masa, dia nak menjemput Siti Mary akan hadir dengan kita dia bersama Tia. Kupas. Wah. Assalamualaikum Siti Mary. Hai, waalaikumsalam Tia. Hai Kak Is. Biasa Tia Kak Yam. Okey, baik Kak Yam. Tapi Tia malam ni nak panggil Siti Mary ke nak Siti Mariam? Siti Mary boleh, Siti Mariam pun boleh. Siti Mary lah. Nama glamour ya, tahu Siti Mary atau Mami Mary. Mami Mary boleh. Bagi Siti Mary. Okey, baik. Selamat malam Siti Mary yang dah hadir dekat talk show bersama Tia. Sehat? Hai, sehat Tia. Thank you so much Tia sebab jemput
I untuk live bersama you dengan hari ini. Bukan senang nak bersama dengan Tia live. Alah, Amazing. Tia pun juga sangat berbesar hati dan terima kasih banyak untuk Siti Mary dah join beri bersama Tia dan bagi inspirasi kepada semua malam ini. Dan nampak banyak sangat ini para Fat Flow Warriors ya join. Amazing. Wah. Yes. Dia orang Okay. ikut mami dia. Mami kan, Mami Mary kan. Aduh, dia nak panggil Yes. Mami kan. Okay, so tengah buat apa Siti Mary dekat rumah sekarang ni? Tak buat apa. Actually sepatutnya malam ni ada kelas lah dengan my team. Tapi kita baru habis pukul 9 tadi. Pukul 10 pun ada juga. Dan kita cancel sebab bagi ruang untuk bersama dengan Tia dan peminat-peminat bersama Tia. Kita Wow, support amazing. Tia kali ni. Thank you so much. Allah berbesar hati pula kita dan tim untuk mendapatkan Siti Mary in the house ya. InsyaAllah. Baik. So, aduh, Tia biasa kan Tia panggil Kak Iyam, tapi di sini kita harus panggil Siti Mary, Siti Mariam. Boleh, boleh. Boleh. Okay, so Siti Mariam kan berumur sekarang berumur berapa? Okey, kalau ikut tahun saya dah 30 tahun. Tapi kalau ikut bulan baru 29 tahun. So saya muda lagi lah, Cik Eva. Wah, boleh. Okey, boleh Alhamdulillah. kenalkan diri juga Siti Mariam kan dikenal dengan Siti Mary kepada semua. Mungkin di sini ada yang dah tahu, Tia tahu, tapi mungkin di sini ada followers yang mungkin belum tahu lagi. Silakan kenalkan dari diri dahulu. Alright. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Mariam Binti Abdul Samad, founder Faithful Haircare, CEO Siti Mary Resources Sdn Bhd. Kepakaran kami adalah membantu anda menyelesaikan masalah rambut gugur supaya disayangi, dibelai dan dimanja oleh suami tercinta. Rambut gugur, Faithful kan ada. Rambut lebat dan cantik. Hai. Amazing kan, sangat kuat dan kokoh ya. Okey, kan kita sebenarnya kan dekat bersama Tia ni Tia nak kupas apa sebenarnya rahsia daripada seorang Siti Mariam kan. And yang Tia tahu kan, Siti Mariam adalah daripada kecil bukannya tiba-tiba jadi jutawan. Seperti topik kita kali ini adalah jururawat menjadi jutawan. Dia macam seorang bekas jururawat boleh jadi jutawan. Macam ceritanya. Cuba Siti Mary boleh berkongsi dengan kita permulaan daripada Siti Mary ni boleh mendirikan satu jenama yang besar kan. Tetapi sebenarnya adakah dulu-dulu memang seorang Siti Mary dah menjadi seorang mungkin mak ayah ke dah ajar macam ni kena ada ke macam mana? Okey, saya start daripada mula Tia. Terima kasih Yes, Tia betul. atas soalan yang amazing tu. Actually saya dulu adalah seorang bekas jururawat dan saya sebenarnya berasal daripada keluarga yang tidaklah senang dan tidaklah terlalu susah. Kira sederhana sahaja and bukan juga perniagaan yang saya lakukan ni bukanlah daripada diwarisi oleh ibu bapa, tidak. Sebenarnya saya daripada kecil, saya tengok my parents buat bisnes, MLM. Macam-macam lah waktu tu. Tupperware lah, Zulian lah, macam-macam. And then daripada kecil juga saya tengok mak saya sehingga saya darjah 6. Mak saya ada gerai. Buka gerai pagi-pagi jual nasi lemak, nasi minyak. So tapi saya tak suka tolong mak saya dekat gerai. Sebab saya orang yang sangat malu. Saya seorang introvert. Okay. And then sampailah saya college, mak saya minta tolong untuk promotekan dia punya produk dekat college. Saya pun tak nak juga. Saya malu saya kata. Sebab saya college dekat Kuala Lumpur. So waktu tu daripada kita duduk Kuantan Pahang, saya asal Kuantan Pahang. So daripada Kuantan Pahang tu saya pergi ke KL 3 tahun belajar. So dia macam apa orang kata culture shock lah kan. Bukan culture shock yang teruk-teruk. I mean kita nak yang best-best, yang modern-modern dengan kawan-kawan kita. Jadi bila berniaga ni rasa macam kampung-kampung macam tu. So I malu. I tak nak nanti kawan cakap apa ke semua kan. So saya cakap dekat mak saya tak nak berniaga. Jangan offer ke apa, tak nak. Malu macam cakap macam tu kan. But then
ada sesuatu yang berlaku dalam hidup saya lah, di mana sebelum saya bekerja tahun 2014 sehingga 2015 tu saya berhenti kerja sebelum kahwin. Sebulan lebih sebelum kahwin saya berhenti kerja. Waktu tu I tak tahulah. Sebagai apa tu? Waktu tu dah jururawat dah dekat Hospital Gleneagles Kuala Lumpur. Okey. Berapa lama tu masa dah jadi jururawat tu? Kita nak flashback ni. Kenapa memilih jururawat? Kenapa memilih jururawat pada saat itu? Adakah mak ayah, oh you kena jadi jururawat ni? Oh tak. Sebab saya memang suka medical. Saya memang suka medical. Actually I nak jadi doktor. Cita-cita yang pertama. Tapi ya adalah terskip pendaftaran sekolah college metric. So I rasa macam tak dapatlah jadi doktor. So bila dapat offer as a orang kata diploma jururawat, so I terus pergi. Janji medical. Itu yang penting. Janji medical. Okay, kau nak jadi jururawat tu berapa tahun tu? Nak berhenti nak berhenti tu? Berapa tahun dah pernah jadi jururawat tu? Okay, jadi jururawat dalam 2 tahun lebih lah macam tu. Lebih. So apa yang membuatkan seorang Siti Mary nak meletakkan jawatan yang sebenarnya dah diimpikan? Oh, nak jadi medicine punya orang ni. Tapi nak kena letak kan sebenarnya benda tu kan macam aduh, iya ke tak iya ke, faham tak? Dan bukannya Siti Mary saat itu tahu lagi Peckford akan besar kan? Belum tahu lagi. So apa yang membuatkan okey aku nak kena letak satu profesi yang aku memang diimpikan? Okay, saya sangat suka sebenarnya menjadi jururawat dan saya berada di Department Emergency pada ketika itu. But then, saya rasa macam dekat sana dia punya tekanan terlalu tinggi, especially bila kita budak-budak baru, and then bila kita cuti, kita terpaksa juga cover orang yang bercuti pada ketika itu. Jadi kita dipanggil because of kita junior lah. And most of it because of tekanan, and then pada ketika itu juga saya dah bertunang, and then most of it because of personal problem lah yang menyebabkan saya macam enough is enough, and lebih baik aku duduk je seorang-seorang and balik rumah mak. Macam tu lah cerita dia. Oh, rumah mak dekat kampung kan? Kuantan kan? Yes, Kuantan Pahang. Oh, so Siti Mary masa tu meletakkan jawatan pasal nak ke kampung, planning macam tu? Yes, rasa nak balik rumah mak sebab rasa macam banyak sangat masalah kan. Saya seorang je duduk jauh daripada mak saya. Daripada saya lain semua je duduk dekat-dekat. Diorang dah berkahwin pun duduk dekat-dekat Kuantan juga. So saya seorang-seorang, saya rasa macam tak ada bahu nak bersandar cewa macam tu lah. And then waktu tu pula lagi sebulan lebih nak berkahwin. Jadi pressure tu sangat tinggi. Dengan kita orang kata ujian bertunang ni tinggi sangat lah. So that's why lah I tak fikir panjang. I cakap whatever happen. I janji I nak berhenti, I nak rest. Kepala otak ni kira tak fikir panjang lah Tia. Sebab kita muda lagi waktu tu kan. Berapa masa tu? Waktu tu umur dalam 23-24 lah macam tu. Faham kan, lagi-lagi nak bertunang dengan Papi Halim pula kan? Papi pula. Papi Halim. Alright, faham. Okay, apa sebenarnya yang meletakkan niat seorang Siti Mary nak meletakkan jawatan jururawat selain dengan kerana kerja yang terlalu banyak tekanan kan? And boleh kita tahu tak, boleh mungkin Siti Mary tak berkeberatan untuk kongsi apa the real alasan yang membuatkan Siti Mary kena letak jawatan. Sebenarnya jawatan inilah yang membuatkan Siti Mary boleh, alhamdulillah sekarang boleh membuatkan keputusan dengan tepat kalau kita boleh bicarakan kan. Apa yang membuatkan Siti Mary macam, masa tu just letak je lah, tak tahu apalah macam tu. Ya, I macam bodoh-bodoh je, tak apa. Apa nak jadi. Saya ni jenis macam berani buat sesuatu ikut keinginan hati. Macam tu. Yes, bila I kata, it's enough, okay, berhenti je. So waktu saya nak berhenti tu, mak saya tak tahu tau. Sebab kalau mak saya tahu, dia mesti akan bebel kan. So I macam, okay, tak bebel tahu, buat je terus Siti Mariam. So I buat, I berani gila. So bila dah berhenti tu, bagi tahu dekat mak ayah, so barulah dia orang popek. But then, benda dah jadi kot. Gitu.
Kan? So, So, I berani je lah. wow, so redah je lah. So lepas Redah berhenti je. daripada seorang jururawat selepas 1,5 bulan sebelum berkahwin, okay, lepas tu Siti Mary balik ke Kuantan. Okay, ya, betul. Saya sebulan lebih tu balik ke Kuantan, and then saya kata dekat mak saya tak nak kahwin lah. Tak jadi kahwin. Tak jadi kahwin pula. Dah lah tak ada jururawat, tak jadi kahwin. Macam tu lah. Sebab saya frust lah. Saya frust, yelah ujian bertunang apa semua kan. And then saya rasa macam, tak apalah tak jadi kahwin pun. But then, ayah saya pujuk, mak saya pujuk. Dia kata dah siap persiapan dan sebagainya. So, and then ada lagi satu sebab kenapa saya tak nak kahwin juga. Sebab duit saya dah tak cukup. So, waktu sebulan lebih saya duduk dengan mak saya tu, duit-duit saving yang waktu saya bekerja tu, saya habiskan beli hantaran, beli apa orang kata, segala-gala yang penting untuk majlis perkahwinan. And then duit tak cukup untuk bagi dekat mak saya untuk buat makanan lah. Sebab family saya dia suka masak sama-sama, bukan catering. Jadi duit untuk masak-masak tu tak ada. So so I rasa macam tak boleh dah nak cari duit ni. Kat mana nak cari duit ni? Dengan bakal husband saya pada ketika tu, yang husband saya sekarang ni hanyalah seorang peniaga pasar malam sahaja. Jadi kita orang berdua rasa macam okay tak apalah. Dia nak kahwin. But then saya rasa macam dengan ujian lagi, lepas tu dengan tak ada duit lagi, mungkin kita tidak dijodohkan bersama. Kecewa macam tu lah. Masa tu, so sebagai, mungkin ada yang macam, kenapa tak guna duit suami? Masa tu kan suami kot yang kahwin kan, nak kahwin. Betul. So sebenarnya suami seorang Siti Mary kan dulunya beliau adalah seorang peniaga pasar malam. Yes. Okay. So adakah masa tu kenapa memilih dengan suami? Ya, mungkin orang fikir pasar malam ni apa nak jadi. Adakah masa tu dengan memilih jodoh tu family pun rasa macam nanti dulu Siti Maria macam tak payahlah ni dengan dia ni macam tu. Actually daripada family saya, mula-mula saya berkawan dengan husband saya sekarang ni memang tak ada, orang kata tak ada ni lah, halangan lah. Cuma mak saya pernah cakap macam ni, kalau boleh elakkanlah orang Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab orang Negeri Sembilan ni kasar, dia cakap macam tu tau. Lepas tu saya cakap, apa lama tak ada pun. So waktu kan kita bercinta kan. So tak apalah, mak saya tak ada halang, tapi dia cakap kalau boleh elakkan. And then, but then okay lah. And then bila saya nak kahwin pun tak ada apa-apa halangan pun. Dari segi pekerjaan dia pun, sebenarnya sebelum saya bertunang tu, saya langsung tak tahu apa dia kerja. Kira macam bila hati ke hati wah, bila dah jatuh cinta tu, pekerjaan duit kau bukan lagi. Jadi mana? Money apa? Mata duitan. Mata duitan ataupun material punya ni person. Tidak. I tengok orang tu punya sikap, gentleman ke tak, bagaimana sikap dia tu, dia kelakar macam tu. Daya tarikan dekat husband saya sekarang ni adalah dia kelakar, dia pandai ambil hati, something like that. So dari segi duit ni macam tak kisah tentang kau lah, aku pun boleh survive kot. Sebab waktu tu, waktu saya kawan dengan dia tu, saya dah staff nurse kan. So gaji saya 3,000 lebih. Oh jadi ya, betul. Saya tak kisah duit lelaki ni macam tu lah. And then besar gaji tu 3,000 lebih. Masa tu suami pasar malam. Macam mana tu? Bagi saya kalau bagi saya duit is tak boleh comparekan dengan cinta lah. So as long as saya boleh cari duit sendiri, I don't need a man to buy me anything. Macam tu. Wow. So kita dah ada income sendiri kan. So saya tak fikirlah yang kalau aku nak kahwin, dia kena ada duit. Sebab bagi saya, as long as aku ada kaki tangan, aku boleh bekerja, aku cari duit sendiri. Macam tu pada dia tu. Amazing. So, seorang Siti Mariam sehingga dia boleh berada dekat tahap sekarang, kalau kita nampak, kalau kita semua nampak ni kan, beliau ada prinsip yang beliau nak, nak rasa macam, okay, I tak nak bertergantungan. Bukannya kita tak harapkan suami, tapi kita mandiri, kita berdikari. Bukan begitu? Yes.
Betul. Okey, adakah Betul. benda-benda value ni yang diajar oleh ibu bapa ke memang terlahir daripada, atau mungkin biasa ni seorang ni ada prinsip ketika dia melihat pelajaran-pelajaran orang tuanya atau dia melihat kes-kes tadi. Siti Mary Okey. sendiri macam mana? Kalau bagi saya kan, saya nak tengok adik-beradik saya tak pasti sebab diorang pun bukan jenis yang jauh daripada mak ayah saya. Tapi saya daripada kecil, daripada saya darjah 1 hingga darjah 3, kalau sekolah dekat Malaysia ni Tia, saya duduk dengan nenek saya. Saya dah jauh dengan my parents. And then waktu tu kita berdikari untuk hidup dengan kakak dengan abang saya lagi seorang. Kita orang 3 orang duduk dengan nenek saya untuk teman dia. So dah berdikari untuk duduk jauh dengan parents. And then darjah 4 hingga darjah 6, 3 tahun saja saya duduk dengan my parents. And then bila saya sekolah menengah, saya dah asrama penuh. Bila saya college, saya dah duduk jauh juga. Jadi 3 tahun saja saya duduk dengan mak ayah saya. Yang lain semuanya saya duduk jauh daripada my parents. Jadi benda tu menjadikan saya orang yang berdikari. Even waktu saya duduk KL tu, 3 tahun lebih saya dekat college, saya berani untuk jalan seorang-seorang shopping, saya berani seorang-seorang jalan pergi ke LRT. Dia macam sendiri tau, sendiri survive. Sebab kau tahu kau tak ada siapa. Macam tu lah. So amazing. So memang dari kecil memang dah terbiasa. Dah terbiasa. So daripada situ saya ajar diri saya untuk tidak mengharapkan orang. Kalau macam selalu kan kita, bila kita college, kita macam jomlah kita shopping ramai-ramai. Saya pernah shopping ramai-ramai dengan kawan-kawan apa semua tu. But then saya rasa macam penat lah perempuan dengan perempuan. Setiap orang, aku nak beli baju tu, aku nak beli baju tu. Tapi bila kita tanya dia, baju aku okey tak? So dia akan kata, okey sebab dia nak beli baju dia. So sangat tak. Okay. So lebih baiklah aku beli baju sendiri, kau pergi jalan kau sendiri. Macam tu. Betul kan? Amazing. Okay. So seorang Siti Mariam kan, dulu seorang bekas jurawat dan alhamdulillah kini adalah seorang jutawan kan. So dengan progres kan bersama dengan suami kan, perkahwinan kan, seorang suami pun bekas juga berniaga pasar malam, bekas jurawat kan. Alhamdulillah sekarang sudah ada perniagaan sendiri kan. Benda ni kan, macam sekarang ni kan, seorang Siti Mary, macam mana, apa benda yang membuatkan Siti Mary kena, aku kena bangkit. Yang membuatkan sekarang ni kan, dah menjadi seorang pengasas Fab Fleur yang orang ramai dah kenal, dengan duta yang paling famous juga, Ira Fazira. Apa yang membuatkan seorang Siti Mary ni boleh sampai ke tahap sekarang? Apa sebab benda yang turning point, aku kena buat ni macam ni. Mungkin ada something yang membakar semangat tersebut. Okay. Saya sambung yang tadi bila mana saya kata saya berhenti kerja sebulan lebih sebelum saya berkahwin. Okay. Saya akan ceritakan saya punya journey ni supaya orang lebih faham lah. Okay Tia? So boleh. Sebulan lebih sebelum saya berkahwin tu saya tak ada duit kan. So what happen adalah kakak saya offer untuk pinjamkan duit dia. Okay. So dia bagilah RM5,000. So cukuplah RM5,000 tu. And then dah satu and then saya pun duduklah dekat rumah mak saya. Rumah mak saya dulu kecil je. Okay, dulu kecil je. Rumah biasa and then ada 3 bilik. Satu bilik, saya ada 12 orang adik-beradik Tia. 12 ada 12 orang adik-beradik. Yes, 7 lelaki, 5 perempuan. So kita dekat dalam rumah tu ada 5 bilik sahaja. Okay, so satu bilik mak ayah saya, satu bilik budak adik-beradik lelaki, satu bilik adik-beradik perempuan. Kita tolak lah yang dah kahwin apa semua tu kan. But then still lagi adik-adik saya ramai. Saya ada 4 orang adik. So ada lagi abang saya yang belum kahwin duduk juga dekat rumah tu. So ramailah dekat rumah. So bila saya kahwin, hari pertama dan kedua tu saya terpaksa orang kata buang adik saya, adik perempuan saya tu daripada bilik dia. Sebab saya kena duduk situ lah. Sebab saya baru berkahwin kan. Yes, saya suami isteri saya duduk situ. But what happened? Ada satu hari tu adik saya dia marah lah, dia gaduh dengan saya sebab dia nak guna bilik tu. So dia rasa macam serabut lah saya suami isteri duduk dalam tu. And then gaduh-gaduh, I gaduh lah dengan dia, gaduh mulut. And then kakak saya yang bagi saya pinjam duit tu, dia masuk campur and then dia suruh saya diam lah. Dia suruh saya jangan gaduh sebab dia kata saya kahwin pun guna duit dia.
So Oh. dia macam mengungkit lah. Lepas tu I rasa macam, oh, I kecil hati gila tau. Sebab bukan saya yang minta, sebab saya kan memang dah tak cakap tak nak kahwin sebab saya tak ada duit. But then bila mak ayah saya minta tolong dia dan dia offer untuk bagi pinjam dekat saya sebab nak juga teruskan. So saya ambil lah benda tu. Tapi bila dia mengungkit balik, saya rasa macam tersentak lah hati saya ni. Adik-beradik pun boleh cakap macam tu kan. And then saya kata dekat, sebenarnya saya daripada awal kahwin saya dah tak nak duduk dengan mak mertua lah. But bila benda tu terjadi, saya terus cakap dengan suami saya kata jom kita balik terus Port Dickson. Lepas tu suami saya pun siap-siap, waktu tu masih ada kereta masih ada kereta. And then kita bawa lah semua hadiah kahwin apa semua tu. And then saya cakap apa dekat mak saya. Waktu tu saya memang kecil hati sangat dengan kakak saya. Tapi yelah waktu tu saya masih keras kepala dan ego. Saya cakap dekat mak saya takkan balik lagi rumah dekat Kuantan. Sebab saya sangat kecil hati dengan apa yang kakak saya cakap tu. And then lepas tu mak saya pun diam je lah. Sebab dia just cakap dah tak gaduh macam tu lah. So saya rasa macam tak ada orang backup saya dan saya kecil hati macam tu lah. And then saya pun balik. Masa tu keluarga Siti Mariam memang semua macam backup the sibling lah. Membuatkan Mariam nak keluar. Something macam tu lah situasi tu. Macam mak saya je cakap dah gaduh apa semua tu, tapi saya kecil hati. Yang adik-adik lain ni yang tak dengar lah. Yang ada dekat situ macam diam je lah. So saya kata okay, tak apalah kita balik. Sebelum saya salam lah dengan mak ayah saya apa semua tu. Tak boleh lah, saya nak nangis. Okay. So saya salam dengan mak saya tu. Saya katalah dekat mak saya, saya tak nak balik dah Kuantan, saya kata. Sebab saya kecil hati lah. Adik-adik tak nak tolong. Tapi mengungkit lah. So saya tak suka tau orang mengungkit macam tu. And then itu adalah salah satu sebab kenapa saya kena cari duit sendiri. But then dia waktu tu je lah, waktu itu sahaja yang trigger saya yang no, aku kena ada duit sebagai seorang perempuan. But then bila kita dah balik dekat rumah mak mertua, I dah duduk dekat rumah mak mertua saya. So Halim kembali kerja dengan pasar malam. Lepas tu saya macam mana saya duduk dekat rumah tu, just sap-sap rumah dan sebagainya. Saya tak pergi dekat rumah, saya tak pergi kedai makan mak mertua saya. Mak mertua saya ada kedai makan. So saya jadi macam, kita tahu tau bila orang layan kita, bila kita ada duit dengan tak ada duit. Jadi saya pula bukan menantu pilihan Tia dan orang yang menonton. Sebab sebelum husband saya jumpa saya, dia dah pernah berkawan dengan satu perempuan ni dan dah rapat dengan family hampir 3 tahun, 4 tahun. Jadi bila Halim decide untuk bersama dengan saya, tunang dengan saya, kahwin dengan saya, dia macam ada bantahan juga. Bantahan jugalah, konflik jugalah dekat belah Halim. But then Halim tetap nak kahwin dengan saya. So something like that. Jadi bila, sebab itulah I tak nak duduk dengan mak mertua sebenarnya dulu. And then bila kita tahu juga kan dah kita bukan menantu pilihan, lepas tu kita tak ada duit pula tu, kita tak ada gaji. Jadi I rasa macam loser. And then I ni memang dah introvert. Lepas Lagilah macam tu. Lagilah macam sabotage diri. I'm not good enough. I rasa macam tak layak jadi menantu keluarga ni macam tu. So apa yang I buat adalah I duduk dekat dalam bilik je. Banyak duduk dalam bilik. So I akan keluar bila mak mertua dengan ayah mertua saya dengan family dia pergi ke kedai je. Barulah saya keluar tengok TV sekejap-sekejap je. Bila saya tahu macam masa untuk dia orang balik tu, saya dah duduk dekat atas dah. Macam tu lah. Kalau boleh I tak nak bersuah muka. Something like that. So mungkin ini perasaan saya je lah bila saya rasa layanan orang tu berbeza bila saya tak ada duit. Lepas tu bila saya ikut mak mertua saya dekat kedai lah, suami saya bawa. And then dia suggestkan ada orang lah yang boleh bantu saya masuk ke hospital di area Seremban. And nak masuk balik jadi jururawat? Nak masuk balik lah jururawat. Yes.
Sebab saya memang nak kerja lah. Sebelum ni kita dapat 3,000 lebih apa semua, kita boleh beli macam-macam. Padahal bila kita tak ada duit, saya duduk dekat rumah tu, saya tak ada pun minta dengan husband saya belikan baju cantik-cantik ke apa, tak ada. Sebab saya bukan jenis wanita yang macam tu. Kalau saya nak, saya cari. But then, apa yang saya minta dengan husband saya adalah pada ketika itu hanyalah bawa saya pergi makan, saya nak makan laksa, saya nak makan ni, something macam tu je, makanan saja. Ya, tapi tetap kita orang kena bebel lah dengan mak mentua saya sebab mak betul saya kata duit tak ada pun, tapi nak pergi makan dekat luar, which means dia bebel lah sebab dia masak dekat rumah tapi I tak nak makan. Bukan I tak nak makan, cuma sometimes kan kita nak makan laksa yang kita teringin yang tidak dimasak dekat rumah, so kita nak keluar lah. And then so saya rasa macam tak apalah, mungkin aku dianggap habiskan duit laki aku kot, macam tu lah. So saya rasa okay, tak apalah, aku kena kerja balik. So bila saya minta kerja tu, alhamdulillah dapat. So saya pun bekerja lah balik dia dekat hospital Salam. Ya, dekat hospital Salam Senawang saya dapat emergency juga. And kerja. Dan saya dapat keluar daripada rumah mak betul saya tau. Saya dapat keluar. Dan lagi satu sebab kenapa saya nak kerja, sebab saya nak keluar daripada rumah mak betul saya. Bukan faham, nak mandiri. Yes, nak berdikari. Bila you dah berkahwin, berbeza bila you duduk sendiri dengan you duduk dengan mertua you. Apatah lagi bila saya punya husband adalah anak bongsu. Jadi apa saja kalau kita orang bergaduh mesti diketahui oleh dia punya parents, dia punya family. Jadi saya rasa sangat tak selesa. Saya jenis orang yang berdikari. Jadi bila saya punya husband adalah jenis yang family oriented dan bongsu yang manja, saya tak boleh terima everything about personal diceritakan dekat dia punya family. Saya tak boleh terima dan saya tak suka, saya tak minat. Whatever happen in our room sahaja. Tak boleh dekat ni. Tapi orang satu rumah akan tahu bila mana kita tak makan sama-sama, kita tak turun sama-sama, macam tu. So saya jadi tak selesa. And then dengan kerja ni saya tahu saya boleh keluar rumah. And then saya keluar rumah. Saya keluar rumah, saya cari rumah dekat dengan hospital. And then dapatlah sewa 700 lebih. Saya kata dekat Halim, it's okay, semua ni saya akan tanggung. Sebab bila saya kerja dekat second hospital, saya boleh demand gaji lah. So saya dapat gaji lebih daripada sebelum hospital sebelum ni lah. And then saya kata, sewa saya bayar, api air saya bayar. Tak kisah. Janji kita keluar daripada rumah ni sebab kita nak duduk berdikari. Saya nak ajar dia berdikari. Saya dah biasa berdikari. Saya nak ajar dia untuk dia bayar bil air sendiri, bil api sendiri. Tapi disebabkan saya tahu dia belum mampu pada ketika itu, saya kata tak apa. Biar saya yang bayar. Okay. Ya, saya sangat setuju sebenarnya poin tu. Kan sebenarnya Siti Mary sebenarnya kan kalau kita berkahwin ni, kita ada orang yang cakap baru berkahwin, duit you, duit you. Duit I. Because sebenarnya benda tu kita kena support kan. Sama juga dengan hal macam Tia dengan Aisha sendiri. Kita pun awal berkahwin pun ada juga challenges untuk kita berdua. Tapi maksudnya kita saling support kan. Kita pun duduk berdikari juga. So memang sangat sesuai dengan apa yang si Mary share kan. Setiap pasangan ni kita kena berdikari kan. Kita kena berdikari biar tahu macam mana nak bayar bil ni kan. Kita boleh tahu kita tak boleh ni hidup macam ni sampai bila-bila ada anak macam mana nanti kan. Betul. So kalau asyik duduk dengan parents, bila masa you nak pandai bayar sendiri, bil air, bil api, semua tu, barang dapur. So sebab semua dulu provided. Yes. So Siti Mary, jadi soal masa berpindah untuk nak bangkit balik tu kan, menjadi seorang jururawat kembali. And masa tu adakah sang suami tetap berniaga pasar malam, kan dah jauh tu ke dah tak? Masa pindah tu? Okay, dia jauh dalam 1 jam sajalah. Tapi dia tetap lagi berniaga pasar malam dan dia tetap lagi bantu mak dia dekat kedai makan. Jadi dialah yang kena ulang alik jauh. Saya dekat je dengan hospital saya. Okay, so okay, so and then saya pun kerja macam biasa apa semua tu. Sampailah satu hari husband saya sakit. So husband saya sakit, dia ada beguk lah dekat sini. Beguk tu kalau kena demam panas dan sangat tak selesa lah, sakit tekak dan sebagainya, tak boleh makan. And then saya, waktu tu dah 2 hari saya jaga dia, and then hari ketiga tu saya kena kerja dah. Saya dah habis cuti, saya kena kerja. So saya kerja dekat emergency, saya datanglah kerja macam biasa apa semua. And then sebelum saya tinggal tu saya kata okay ni ubat dia, ni air-air semualah, kita jururawat kan, kita tinggal lah dekat dia.
dia kerja dia makan je macam tu dengan minum ubat. And then saya pergi kerja, saya dapat mesej, saya dapat call, husband saya kata dia macam nak mati. Dia kata saya tak jaga dia. And then dia kata saya tak sayang dia. Dia kata lebih baik dia mati je. Lepas tu saya, macam mana perasaan kita? Kita ni duduk dekat hospital, jaga orang sakit. Patient. Merawat orang sakit. Ya, patient sakit. Tapi suami kita dekat rumah tu menonton-nonton cakap kita tak sayang dia. Dia nak mati, dia nak meninggal, apa semua tu kan. So saya rasa macam sedih. Tapi saya cuba untuk kawal perasaan. Saya tanya sister saya, boleh tak saya nak ambil EL? Saya dah separuh hari dah kerja. Saya nak ambil EL, nak hantar husband saya pergi hospital. Lepas tu sister saya marah saya. Dia kata, Mariam, awak ni tak rancang awak punya awak kata pekerjaan semua. Lepas tu I cakap lah, macam mana saya nak rancang benda ni? Saya dah tinggal dia elok-elok dekat rumah dengan ubat apa semua tu. Mana saya tahu dia rasa macam nak mati apa semua. Lepas tu saya kata kalau sister dekat tempat saya, apa yang sister rasa apa semua tu. Tapi tak apalah, biarlah suami saya tu dekat rumah je seorang-seorang. Saya cakap tu. And then waktu tu saya dah nangis lah dengan sister saya sebab dia marah saya. Saya call dia kan sebab dia tak ada kat hospital tu. And then tak lama lepas tu saya duduk je dekat belakang. Kebetulan waktu tu tak ada patient. Saya duduk je kat belakang kaunter tu. And then senior saya datang balik dekat saya. Dia kata, Mariam, sister bagi you balik. So you boleh balik. Lepas tu senior saya tu macam muka macam marah jugalah sebab dia kena cari orang untuk ganti saya. Tapi saya balik lah, saya ambil Grab, saya balik, saya bawa Halim pergi ke hospital government. Waktu tu kan tak mampu lagi, so pergi hospital government, lama gila apa semua tu. Sampailah 2-3 hari Halim sihat. And then dia datang dekat hospital. Waktu saya, okay dengar waktu saya jaga Halim, kira saya ambil EL tu, saya ambil 2 hari. So bila saya jaga Halim tu apa semua, dalam grup saya, dalam grup hospital, department saya, diorang perli-perli lah sebab saya kena ambil EL dan diorang kena ganti saya. Inilah salah satu sebab saya berhenti dekat hospital lama dulu. Yang bila kita nak ambil EL, orang tak nak ganti. Bila orang EL ke MC, kita kena ganti. Something like that. So, saya jadi macam, saya cerita dekat husband saya rasa macam tak happy nak pergi kerja. Nanti mana nak letak muka saya sebab dia orang rasa macam saya menyusahkan lah. And then dengan sister lagi pada hari awal tu dia marah saya apa semua kan. So bila Halim dah sihat, Halim datang. Dulu Halim berbeza dengan Halim sekarang. Dia sangat panas baran. So dia protektif dan panas baran. So dia datang hospital, masuk dekat naik dekat management, dia marah HR, dia marah sister tau. Dia terus mengamuk lah. Ya. Saya dengan dia datang. Tak tahu. Saya datang dengan dia. Kira macam dia nak saya jumpa dengan HR dengan sister sekali. Kira macam nak bincang lah kenapa you macam punya staff buat macam ni dekat saya punya wife, macam tu lah, something like that. But then dia tak boleh sabar, dia dah panas baran. And then dia marah-marah apa semua sampai guard datang untuk bawa kita orang turun. So dia marah-marah and then dia kata isteri saya berhenti 24 jam. So saya terpaksa lah berhenti 24 jam. Padahal kita datang untuk orang kata selesaikan lah yang tak nak masalah-masalah sebenarnya. Ya, peli-peli apa semua tu tak nak macam tu kan. Sebab tak selesa nak pergi kerja. So bila dia dah cakap macam tu, aku pun macam alamak, aku nak kerja apa lagi ni kan. Dah berhenti 24 jam. Depan HR, depan sister pula tu. Faham. So sebenarnya dari situlah membuatkan baru Siti Mary berfikir untuk nak membina suatu perniagaan yang hari ni. Betul? Ya, tapi sabar dulu. Sabar dulu. And then bila dah berhenti kerja tu, saya pun fikir, bila kita dah berhenti 24 jam, kita dah dapat gaji hari tu, bulan tu. So, betul. Siapa nak bayar rumah saya ni? Rumah saya $700 lebih. 700 lebih waktu tu. Lepas tu saya rasa macam pening kepala. And then sebelum Nitya dan penonton, every time saya ada masalah, saya akan minta pinjam dengan mak ayah saya, dengan adik-adik saya. Saya jarang minta pinjam dengan adik-adik Halim sebab saya malu. And then Halim pun malu dengan adik-adik dia. So saya tebalkan muka dengan adik-adik saya. Saya memang tak malulah dengan adik-adik saya, dengan mak ayah saya. So pada ketika tu, untuk bayar sewa rumah tu, mak saya tak ada duit, adik-adik saya tak ada duit. So saya kata dekat Halim, husband saya kata, this is the time untuk kau pula minta tolong dengan your parents, your family.
So Halim pun macam segan. Tapi dia cuba. So bila dia cuba, what happen, dia punya family datang dekat rumah kita orang. And then tarbiyah kita orang. Dan pada waktu tu saya rasa macam um, saya dipersalahkan lah oleh dia punya family sebab saya yang nak duduk rumah tu. Saya yang nak duduk keluar daripada rumah mak mentua saya sampai saya kena tanggung 700 lebih. So family dia pun bukan orang senang. Jadi tak dapat nak bagi tinggal dekat kami. So dia orang bebel-bebel apa semua tu. And then saya diberi pilihan antara kita orang nak duduk balik dekat rumah mak mentua saya ataupun nak balik kat Kuantan. So I waktu tu sangat ego, I cakap tak apa, I tak nak balik dekat rumah mak mentua I balik, I nak duduk Kuantan. So long story short, I pun balik Kuantan, Halim duduk dekat rumah mak dia. Oh, berbeza. I berpisah PJJ sebab waktu tu nak puasa Tia. Halim buka bazar Ramadan. Waktu bazar Ramadan, peniaga pasar malam lagi banyak dapat duit lah. So dia duduk Port Dickson, I duduk dekat Kuantan. So PJJ, I sanggup. Punyalah ego. Ego and then, tadi. ego. So bila dekat Kuantan, I tak buat apa juga. So duduk dengan mak apa semua. Sampailah satu hari tu, hari kedua berpuasa. I call dia, I call Halim. I tahu dah waktu tu dia tengah set up. Panas-panas tau nak set up bazar ni. So I call dia cakap, orang nak, saya cakap dia waktu tu kan macam PJJ, lepas tu macam tak okey sangat lah. Banyak gaduh juga. So saya cakap orang nak duit, nak pergi buka puasa dengan kawan-kawan dekat Padang. Lepas tu dia kata apa? Dia bebel-bebel, lepas tu dia kata nak duit carilah, bukan minta. So that words adalah my turning point because that is my first time I minta duit dengan husband saya. First time minta duit dengan lelaki selain daripada ayah saya, tapi saya kena ayat tu. Masa tu Siti Mary nak minta untuk apa tu? Untuk pergi makan, buka puasa pergi makan je. Pergi makan je. Bukan nak pergi beli baju raya ke apa, tak. Okey, dengar baik-baik. So masa tu Siti Mary nak minta dia untuk pergi makan je tapi kena dengan suami. Ayatnya macam mana? Ulang balik. Dia kata nak duit cari, bukan minta. Uish, nak waktu duit tu cari, saya macam kena minta. Bukan minta sebab saya minta dengan dia kan. Nak duit cari, bukan minta. So, saya macam terkesima lah. Dah lah kita duduk jauh. Lepas tu, that was my first time minta duit dengan dia. And then dia cakap macam tu. Dengan kita rindu lagi apa semua kan. Saya memang sedih gila. Saya menangis tau. Mata saya bengkak-bengkak. Saya menangis, saya tak jadi pergi buka puasa. Saya buka puasa dengan air je. Kawan saya teman duduk dekat depan rumah saya, dekat longkang depan rumah saya. Saya menangis, dia dengar je saya nangis apa semua. Saya kata sampai hati suami aku macam ni apa semua. And then saya kata kat dia, suami aku tak sayang aku nak bercerai dengan dia. Saya cakap saya nak bercerai. Ya, saya cakap I nak bercerai. Berapa ringgit sebenarnya? Hanya berapa ringgit masa tu sebenarnya amount tu? Kalau Siti Mary ingat. 50 ringgit je. 50 ringgit je. Ya, RM50 je saya minta. Mungkin masa tu seberapa seraganya masa tu nak minta RM50 je kan? Masa tu. Ya. Waktu tu RM50 pun rasa bagi dia besar lah sebab dia panas, berhujan, semua buka bazar. Lepas tu saya nak minta-minta macam tu je. Lepas tu saya menangis lama. Lepas tu saya kata dekat kawan saya, aku nak bercerai dengan dia apa semua kan. Dia tak sayang aku. Aku first time aku minta duit. Dah lah dia tak hulurkan duit waktu aku balik Kuantan. Lepas tu dia tak bagi duit sepanjang aku duduk sini. So saya rasa sangat sedih. Lepas tu kawan saya tu kebetulan memang dia belajar syariah. Lawyer-lawyer ni lah. Lepas tu kata, Siti, kau nak cerai kena buka file pun RM3,000. Kau kena ada duit. Lepas tu aku cakap, macam mana aku nak ada duit RM3,000? Lepas tu saya pun ada kawan yang kerja private nurse dekat Kuantan. So saya terus call dia, saya bagi resume, saya kata bagi dekat sistem kau, aku nak kerja private nurse dekat sini, dekat Kuantan ni. And then waktu tu saya memang tekad lah, aku memang nak cari duit. Kau cakap aku tak ada duit kan? Kau cakap aku suruh cari duit kan? Okey, aku cari duit. Saya ni pantang dicabar. Bila orang kecam, orang bagi hate komen apa semua tu, benda tu bagi saya cabaran. Apatah lagi bila suami saya cakap macam tu, itu satu cabaran bagi saya. So saya cakap okey tak apa, saya tekad ni. Padahal saya nak cari duit untuk buka file je. Buka file untuk bercerai. Nak mohon cerai. Berarti nak kerja tu nak buka file nak bercerai? Sebab tu. Sebab ni saya cerita, Tiasa ni cerita memang sangat detail. Tiasa ni Berdekat Bersama Tiani, you guys patut dengar ni kisah. Tiasa bukan senang nak jadi jutawan sebenarnya. Behind story dia.
Okay, lepas tu nak buka file tu lepas tu jadi tak tu? Apa tu, I pun kerja lah private nurse. I kena duduk seminggu sebenarnya dekat rumah orang tua untuk praktis dulu sebab sebelum ni I tak pernah private nurse. So 2 hari selepas I duduk dekat rumah orang tua tu, I dah dapat patient yang nak private nurse. And then saya dapat patient tu, popo tu dia perlukan saya duduk dengan dia 24 jam. Dan Alhamdulillah, long story short, pada bulan tu saya punya income, gaji saya dapat hampir RM8,000 disebabkan saya duduk dengan dia 24 jam. So waktu tu saya rasa macam Allah mendengar doa orang tak anaya. Saya rasa tak anaya lah kan. Dengan tak dapat nafkah apa semua tu. So bila dapat hampir 8,000 tu, saya sangat happy. Saya rasa macam nak membuktikan dekat husband saya, hey, aku ada duit lah, aku boleh survive sendiri walaupun kau cakap dekat aku macam ni kan. I nak cakap macam tu. Tapi bila bulan puasa kita beribadah, kita solat apa semua tu, kita jadi macam muhasabah diri. No Mariam, kau cari duit untuk cari rezeki, untuk kau survive, untuk bantu suami kau sepatutnya, bukan untuk kau buka file. So I tak jadilah nak buka file, cerai apa semua kan. So kita berbaik balik apa semua. And then nak raya tu saya happy sangat. Saya share dengan Halim. Sebelum tu bila saya dapat 24 jam tu, saya tak cerita yang saya bakal dapat 8,000. Tak. At the end of the month, bila saya dah dapat tu, saya happy sangat nak cerita kat dia sebab duit dah ada tangan saya. Saya kata saya dapat hampir 8,000 ni. So dia happy, dia cerita dekat family dia apa semua kan. Lepas tu pada waktu tu dalam hati saya memang nak bagi dekat mak ayah saya. Sebagi mak saya 500 orang, adik-beradik saya bagi RM50 seorang. Anak-anak buah saya, sebab saya waktu tu turn raya saya dekat Muhammad Mertua. So saya tinggalkan duit raya dekat anak-anak buah saya RM10 seorang apa semua tu. So saya balik dekat Podisen sebab dah habis lah. Saya sebulan je jaga popo tu. So balik dekat Podisen, saya belikan baju raya dekat mak mertua saya apa semua tu. And then saya habiskan lah. Saya habiskan sebab saya happy sangat saya dapat duit banyak. Dan saya nak bahagiakan orang. So, duit habis lah. Dah raya kan. Dah raya apa semua. So, duit habis. So, mana pula aku nak dapat duit ni? Lepas tu husband saya kata, husband saya pujuk saya duduk balik dengan mak mertua saya. So, kita pun macam dah berbaik apa semua. Okay lah, kita duduk balik dengan mak mertua saya. And second time I duduk dengan mak mertua saya tu, what happened adalah pada ketika inilah ujian-ujian yang kata paling buat saya stres, di mana segala bank-bank, PT-PTN, tempat-tempat yang saya buat hutang selama ini call saya dan menuntut hutang. Sehinggalah saya pernah berniat untuk bunuh diri. No joke saya, bila you stress, bila you depression, akan ada satu masa tu kau rasa macam nak lari je daripada hidup ni. Jadi saya sangat faham perasaan orang nak bunuh diri. Tapi tak adalah saya macam nak potong ke apa. Saya cakap dekat mak saya tau. Saya cakap dekat mak saya. Sebab waktu tu adik-adik saya, kakak saya selalu dia bantu saya tau. Kalau bulan-bulan lain tu saya perlukan duit, dia bantu saya. Dia bagi saya RM50, RM100 dan sebagainya. Tapi pada waktu tu dia tak bagi duit. Dia kata dia tak ada duit. And then mak saya pun tak ada duit juga. Selalunya mak saya kalau tak ada duit pun dia akan pinjam juga dengan pakcik-makcik saya lain. Tapi pada kita tu tak. Dia kata tak ada. Dia dah malu dah. And then dia punya kawan-kawan pun tak ada duit. And then saya rasa macam okay tak apalah. Maybe cara paling bagus adalah aku hilangkan. Paling senang adalah aku hilangkan diri daripada dunia ni. So pada 3-4 pagi tu saya hantar mesej lah. Kita mana boleh tidur bila orang minta hutang dengan kita apa semua kan. So I tak boleh tidur. Sebenarnya Tia, waktu saya lepas kahwin tu saya ada buat pinjaman dengan Along. Sebab waktu tu kereta Halim kena tarik lah dekat KL. And then saya terpaksa pinjam duit abang saya dan saya kena bayar duit tu dalam hari tu juga. So tak ada duit yang paling cepat dapat kecuali Along lah. So saya pun pinjam duit dia, saya pulang balik dekat abang saya. And then benda tu lah membuat saya lagi macam terdesak dan tertekan. So 3-4 pagi tu saya hantar mesej dekat mak saya kata, Mak halalkan setiap titik susu yang mak bagi ke orang. Sebab orang dah tak nak duduk dekat dunia ni. Sebab orang ni
menyusahkan mak daripada kecil. Lepas tu besar dah kahwin pun menyusahkan mak. Lepas tu saya rasa macam sepatutnya sepatutnya bila kita dah besar, kita yang bantu mak kita. Tapi saya orang yang tak bantu mak saya, lepas tu saya menyusahkan dia lagi. So, saya sangat macam anak yang macam mana menyusahkan lah. Saya rasa macam tu. So, and then saya tak tidur. Satu hari tu saya tak tidur langsung. Sampailah pukul 6 pagi macam tu, 5 pagi macam tu. Mak saya bangun kot, dia baca WhatsApp tu, and then dia call mak mertua saya, dia nangis-nangis. Mak mertua saya panggil Halim ke bawah, and mak mertua saya pun nangis-nangis juga. Lepas tu, mak mertua saya kata, kalau ada masalah jangan sampai nak bunuh diri apa semua tu lah. So, pada waktu tu adalah my first and last lah saya terfikir untuk bunuh diri. Dan saya dah menjatuhkan air mata kedua-dua ibu dan mertua saya. Which is mak saya selalu pesan, kalau setitik air mata ibu kau jatuh dekat bumi, maka anak tu berdosa besar. Itu dah banyak dosa yang tidak terhitung. Lepas tu kita buat mak kita sedih lagi. So benda tu buat saya rasa macam berdosa, sangat berdosa gila-gila, anak yang tak guna. And then saya cakap dengan diri saya, cukuplah setakat tu je aku menyusahkan mak ayah aku. It's time for me untuk bangkit balik dan cari duit sendiri. And saya apply kerja, saya apply balik kerja dekat KPJ Damansara. Saya dah tak nak duduk dekat Seremban. Saya kata, Halim, kalau kita nak mulakan hidup yang baru, kalau you betul nak support, kita kena pindah. So saya kebetulan kawan saya kata yang dekat KPJ Damansara ada kerja kosong, pergi minta kat sana. So saya pun minta kerja, alhamdulillah dapat. Rezeki saya orang kata senang lah, bila saya minta kerja tu dapat. So saya ada masalah challenge yang lain pula, iaitu nak mulakan hidup baru kau perlukan duit untuk sewa rumah, deposit rumah apa semua tu. And then pada waktu tu saya sangat berharap pada kakak saya lah, sebab dia ada rumah dia dekat Selangor dan dia dah balik dekat Kuantan. Lepas tu tapi challenge dia adalah suami dia macam tak izinkan lah dia untuk tumpangkan adik dia. But then bila kakak saya pujuk dan diizinkan, alhamdulillah saya dapatlah tumpang rumah kakak saya tu. Dan saya kena travel daripada Sungai Buloh, rumah kakak saya Sungai Buloh, sehinggalah ke KPJ Damansara. Setiap hari 40 minit lah saya dalam LRT tu. And then pagi-pagi saya adalah saya menangis, meratap lah saya punya nasib. Kenapa tak ada saya macam ni. And then bila saya berpindah dekat Sungai Buloh, saya kerja KPJ Damansara, sempat dalam sebulan je Halim hantar saya pergi balik naik kereta. And pada satu hari, what happened, pada pukul 1 pagi saya nak pergi makan dengan Halim. Kereta kami accident, berputar-putar dekat atas jalan raya dan saya bengkak dekat sini je. Alhamdulillah Allah nak orang kata bagi saya peluang untuk hidup lagi. Tapi kereta saya total loss. Memang total loss. Kalau orang tengok memang macam kita orang mati lah. Tapi alhamdulillah Allah jaga kita orang. Dan lagi satu ujian, iaitu kau dah tak ada duit, kau menumpang rumah orang, lepas tu kau tak ada kenderaan pula nak pergi kerja. Sebab daripada Sungai Buloh nak pergi LRT, kena ada orang hantar saya. Ataupun waktu ada kereta, Halim akan hantar saya terus dekat KPJ. So saya rasa macam, kenapa ujian aku ni bertubi-tubi? Aku solat, aku mengaji, tapi kenapa Allah bagi aku ujian? So waktu tu saya rasa macam sedih lah, kenapa bertubi-tubi sangat benda ni. And then selalu orang cakap lepas kahwin rezeki kau akan melimpah ruah, tapi saya tak. Saya diberi ujian dulu banyak sangat. And then bila kereta saya dah tak ada, saya kata kat mak saya, macam mana saya nak pergi kerja. Sebab waktu tu perumahan kakak saya tu perumahan baru, tak ada Grab untuk hantar saya ke LRT. Kalau saya nak jalan sangat-sangat jauh. Sebab dia dalam berkilometer lah, sangat jauh.
Even nak pergi ke tempat depan Shell ke apa memang sangat jauh juga kalau kita orang jalan kaki. So saya kata macam mana ni, tolonglah pujuk adik-adik atau abang saya bagi saya pinjam motor at least. Sebab suami saya ada lesen motor dengan kereta. But what happened, adik-adik saya tak bagi pinjam motor sebab motor dia orang motor RZ, motor 125, motor yang memang wanted lah. Memang kalau dekat KL Selangor memang orang akan curi. So dia tak bagi saya. Lepas tu sampailah saya kata tak apalah, tak ada orang nak bantu saya. And then saya cari dekat dalam FB group Sungai Buloh siapa yang boleh tumpangkan saya dekat LRT, siapa yang ada teksi apa semua tu. And then pada hari pertama kedua tu saya dapatlah teksi yang nak hantar saya. Itu pun teksi daripada luar datang nak ambil saya. And mahal lah saya bayar dia. Tapi tak apalah, saya nak pergi kerja sebab waktu tu saya dapat kerja, saya nak jaga kerja saya. And then saya kata abang sulung saya nak bagi saya pinjam motor Honda. So saya sangat bersyukur. Saya pinjam motor dia. Saya pergi kerja. Naik motor. Berpanas, berhujan. Dengan Halim lah. So memang jauh daripada Sungai Buloh ke KL. Masalah tapi kita orang jalan je. Kalau basah lah kita orang. Basah-basah lah kita orang. Kalau kita orang sempat untuk berhenti dekat jambatan, kita orang akan berhenti. Sebab saya pakai uniform. Saya tak bawa baju dinas yang lain. Baju spare. So bila dah lalui bila baju saya basah, saya dah siap-siap simpan baju dinas saya satu dekat hospital lah. And then tapi benda tu tak lama sebabnya abang saya minta balik motor dia sebab isteri dia suruh minta. So tu saya kata tiba-tiba hujan saya. And then saya rasa macam kenapa lah, daripada aku pun tak boleh tolong. And then waktu abang saya ambil motor tu, abang saya kata tak apalah, ambil duit ni buat tambah esok pergi kerja. Lepas tu saya rasa macam sedih lah dengan abang sulung saya. Tapi saya tak salahkan dia. Sebab biasalah suami laki ni suka ikut cakap isteri kan. So tak apalah. Betul. Saya geram dengan abang sulung saya sebenarnya. Tapi tak apa. So saya masuk rumah, saya sedih. Tapi waktu tu kau dah tak ada air mata lagi nak menangis. Sebab hari kau adalah menangis. Meratap hari kau. So saya masuk tu, saya dah tak ada air mata. Saya terduduk. Saya kata kenapa lah Allah bagi aku macam ni. Dan sampai bila aku nak duduk susah macam ni. Dan sampai bila aku nak minta bantu orang. Tapi tak ada orang pun yang orang kata at the end of the day, mak ayah kau pun tak dapat bantu, adik-adik kau pun tak dapat bantu. That was my turning point yang saya cakap, no, aku kena buat business. Sebab waktu tu saya dah, waktu tu 2016, kita dah tengok dekat Facebook dah banyak ada orang berniaga. So, saya cakap, kenapa kawan saya ni dia posting dia punya parcel, dia punya duit. Saya tengok, cepatnya dapat duit. So, saya jadi macam, aku rasa cara paling cepat untuk dapat duit adalah business. So, saya kata, okay, aku akan buat betul-betul business. Aku nak buat business sebab aku nak ada duit. Aku tak nak lagi orang yang bantu aku, tapi aku nak bantu diri aku sendiri. Ya, kerana kalau kita dengar kan macam sekarang ni kan, Tepo dengar perjuangan daripada seorang Siti Mariam sehingga menjadi seorang jenama produk yang dikenali, terlalu banyak cabaran, betul tak? Kan daripada berkahwin kan, lepas tu menjadi bekas jurawat lagi, kan dengan banyak cabaran, hampir bunuh diri kan. Dia pun sebenarnya tak tahu sedetail itu ternyata seorang perjuangan Siti Mariam, dan benda tu yang membuatkan saya banyak sebenarnya tahu banyak semua orang kat sini pun ada juga mengalami masalah macam tu juga. Tetapi kita boleh belajar dengan apa yang seorang Siti Mariam, bukannya dia melaut atau untuk buat keputusan yang salah, tapi beliau dari situlah Siti Mariam bangkit untuk aku kena berniaga ni. Kan aku kena buat pilihan untuk berniaga. Dari situ tengok daripada social media. So apa sebenarnya yang membuatkan Siti Mariam kena ubah ni? Kan kena ubah haluan ni kalau kita nak duit lagi cepat. Apa yang berterlintas dekat fikiran seorang Siti Mariam untuk nak berniaga pula? Ya, sebab waktu tu saya macam saya kata tadi, mak ayah saya tak boleh bantu,
adik-beradik kau ada ramai pun tak guna juga, sebab kalau semua orang susah, siapa nak bantu kau juga? Sebab adik-beradik saya pun semua susah, bukan senang-senang. Jadi adik-beradik ramai, tak ada duit pun tak dapat balik dekat kita lah, boleh bantu kita tu. Jadi saya kata, sampai bila aku asyik nak pinjam? Pinjam, Suah pinjam, Kak T pinjam. Mungkin pada hari tu dia boleh, tapi adakah selama-lamanya kita susah tu kita keep minta-minta dengan dia tu dia boleh pinjam? Tak. Mak ayah saya pun sama. Dia orang bukan tongkat langit, hidup dekat dunia ni, lepas tu asyik nak bagi bantuan je dekat anak-anak dia. No. So saya kata, waktu saya terduduk tu saya kata saya dah tekad. No, aku mesti kena ubah dan aku nak buat bisnes betul-betul supaya apa orang kata aku ada duit sendiri dan aku nak ubah keluarga family aku. And actually benda yang buat saya nak buat bisnes ni betul-betul juga because of saya ni daripada kecil, family saya ni family yang memang antara belah kedua-dua belah mak ayah, kita orang antara family yang susah. Jadi orang selalulah cakap kita ni susah, lepas tu cakap anak ramai pun tak guna. Yelah orang kata anak ni rezeki, tapi rezeki apa kalau anak-anak yang banyak pun menyusahkan, something like that. Jadi daripada kecil lagi saya dengar orang merendah-rendahkan keluarga saya. Tapi kita orang ni dulu, kau tak ada duit, kau cakap kau nak balas apa orang cakap pun orang tak nak dengar kau cakap kalau kau tak ada duit. So kita orang ni diam, mak ayah saya pula jenis diam je, senyum je apa semua. But benda tu burden bagi saya dan air muka maruah mak ayah saya. So saya pegang benda tu juga bila saya, the moment saya buat bisnes ni, aku nak perbaiki aku punya hidup, family aku sekali dan naikkan balik maruah mak ayah aku. So that's why lah I start Faithfullah. Start Faithfullah 2 minggu selepas start tu I terus pergi MKK. Waktu tu kawan saya ajak. Alhamdulillah. Allah dah atur siap-siap dah. So selepas MKK tu lah dengan Datuk Wira Dr. Izan tu lah hidup saya memang berubah gila. Pada mulanya bisnes saya tu adalah because aku nak selesaikan hutang untuk hidup aku dengan mak ayah aku je, family aku je. Tapi bila pergi dekat sana Dr. Izan ajar kita untuk beri manfaat kepada ramai orang lain, bantu ramai orang lain. So saya punya niat tu dah berubah. So the moment niat tu berubah, all our action, apa saja yang kita buat pada ketika itu semuanya adalah because aku nak beri manfaat kepada ramai orang. Dan ketika itulah semua benda datang dengan rezeki melimpah ruah, Masya Allah. And then dekat MKK kan kita cuci kolam jiwa. Kan saya dulu saya kata saya ego, saya rasa macam tak puas hati lah dengan family in-law saya sebab dia tak suka saya apa semua kan. But then bila saya minta maaf, saya nangis, saya minta maaf dengan mak ayah saya minta maaf dengan suami saya. Kita dah cuci semua tu. And then rezeki tu datang, Masya Allah, melimpah ruah. Wow. So bersihkan kolam jiwa. Ya, bersihkan kolam jiwa. So apa yang kita tengok daripada perkongsian seorang Siti Mary kan, beliau banyak cabaran daripada hidup, tetapi turning point adalah beliau nak keluar daripada kesusahan and nak naikkan maruah keluarga kan, ada peluang dengan berniaga, beliau betul-betul dan cuci kolam jiwa and besarkan niat nak bantu orang pula. Dan sampai sekarang kau boleh tahu jenama platform dah berapa lama dah berniaga? Okay, kita start daripada berapa tahun? Ya, kita dah start daripada Februari 2017 dan sampai sekarang kita adalah tahun yang kelima lah dalam pasaran. Syukur. And then daripada kita orang, kita dulu bermula dengan 6 orang je Tia, orang yang nak join saya Faithfullah dulu. And then Alhamdulillah sekarang kita ada 37,000 pengedar di seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei. Amazing. So kini Siti Mariam yang dahulu kini telah membantu pun 37,000 wanita juga kan, yang dulu yang mereka pun ada masa kewangan. So Alhamdulillah kan dengan sekarang ni kan Siti Mariam dengan perniagaan nak tolong pula wanita-wanita yang Siti Mariam pasti tak nak orang-orang yang mereka ni melalui tahap yang sama kan, melalui perjalanan yang sama. Yes, betul kan. Seperti macam Siti Mariam adalah Tia punya classmate juga, which is Dr. Aziz Osman, yang mana kita diajarkan untuk membantu orang kan, perniagaan kita untuk bantu orang, untuk tolong orang kan, supaya mereka tak ada masalah kewangan yang kita pernah alami. Amazing. So Siti Mariam, apa sebenarnya Siti Mariam boleh share lah kepada semua kan 3 benda kan, tips daripada seorang Siti Mariam
boleh bangkit hingga sekarang kan. And 3 benda, mungkin 3 tips yang saya nak share pada semua ni supaya mereka yang menonton ni juga dapat juga belajar daripada perkongsi Siti Mariam. Silakan. Okay. So bagi saya lah ada kalau 3 benda 3 benda yang penting lah, apa yang membawa kepada kejayaan hari ini dan apa yang membawa kepada kejayaan tim-tim saya juga. Apa yang saya nampak adalah benda yang pertama, niat kena betul. Niat tu lillahi ta'ala. Memang, tapi ramai orang boleh cakap aku nak bantu tim aku, tapi dia hanya dekat sini, bukan dekat sini. Sebab niat tu, sebab hasil ni, segala apa usaha kita ni, hasil dia adalah berlandaskan dengan niat tu tadi. Dia berbalik kepada niat tu tadi. Kalau kita kata dalam hati kita, niat kita ni di-set adalah untuk bayar hutang kita saja, maka kita je yang dapat. Maka sikit je portion dia yang kita dapat. Tapi kalau kita betul-betul nak bantu lebih ramai orang, maka benda tu Allah bagi balik dekat kita, portion dia besar. Sebab kita bantu lebih ramai orang. And then, niat ni juga menguatkan kita punya jiwa dengan roh. Sebab tu, ramai orang boleh buat bisnes, tapi dia tidak, orang kata dia tak boleh habiskan. Dan dia tak trust proses dia, satunya because of dia tidak kental. Ada rejection, ada je ujian, barang sistem bertukar, stok pecah apa semua, dia rasa macam, oh, it's not for me, business is not for me. Sebenarnya jiwa dia tak kental. Sebab apa? Niat dia tak betul. Bila niat kita betul, niat tu akan menguatkan roh dan jiwa kita. Dan moment lah yang akan menguatkan kita untuk move forward dalam bisnes. Dengan hanya niat sahaja. So, okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah, for me sendiri adalah jaga ibu bapa dan guru. Itu adalah orang kata keberkatan. Keberkatan yang kau takkan dapat di mana-mana, especially parents. Parents, kalau guru kau boleh pergi ke guru next. Tapi tak samalah. But parents dia ada satu. Ayah satu, mak satu. Kalau mereka ni tak ada, maka you tak adalah satu doa yang orang kata, satu doa, keajaban doa yang terus naik ke langit tu. Ya, bukan kadang-kadang, memang apa yang kita dapat hari ini adalah doa daripada ibu bapa, guru-guru kita, family kita dan orang-orang sekeliling kita. So kalau kita tak jaga ibu bapa kita tak happykan mereka, kita tak bahagiakan mereka, kita tak menyakiti hati mereka apa semua ni, kita tak akan dapat. Tak dapat apa yang kita usahakan. So sebab tu, I selalu pesan dengan my team juga, Tia. Every time you gaji, every time you dapat you punya untung bisnes, bagi dekat mak ayah walaupun hanya RM10. Sebab benda tu kita nak keberkatan. Keberkatan ni kalau sikit tu kita rasa cukup. Banyak pun kita rasa lagi cukup. Tapi kalau tak ada keberkatan, banyak pun kita rasa macam tak cukup lah gaji aku, tak cukup lah profit aku. Macam tu. Kita nak keberkatan dan jaga adab dengan seorang guru. Itu sangat-sangat penting. Adab ni kan, kita kan sangat diajar benda ni oleh Dr. Izan dan kita pun menjaga benda tu. Bila mana orang you punya leader pun, katakanlah you adalah agent sekarang and then you ada master stocky, you ada stocky, then diorang tak ada pun sertifikat seorang guru. Okay, dulu tak ada ambil apa semua, tapi apa sahaja yang keluar daripada mulut dia dan you guna mendapatkan hasil, dia adalah guru you. Apatah lagi you punya founder, apatah lagi you punya guru-guru bisnes. Kena jaga adab dan jaga hati mereka. Bila mana kita orang kata melukakan hati mereka, you akan nampak you punya rezeki akan start. You akan nampak ada je ujian yang buat bisnes you, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Sebab apa? Tak jaga keberkatan dan adab dengan seorang guru. Okay, so itu yang kedua, ibu bapa dan guru. Yang ketiga adalah, bagi saya baru kita pergi ke fokus dan konsisten. No, kalau boleh saya tukar balik, iaitu kita punya big why dan impian. Tadi dah niat, ibu bapa dan guru. And then you mesti kena ada big why yang kuat dan impian untuk you capai. Kalau dua tu tak kuat pun, dia boleh melemahkan kita tau. Sebab dia macam, aku nak capai apa? Tak apalah. Duduk je lah. Tak payahlah buat posting. Tak payahlah buat live. Sebab impian tu tak kuat. BY pun tak kuat. So, benda tu kena adalah kuat kekuatan untuk you move forward. Even apa saja yang berlaku. Benda tu akan buat you, orang kata, hilang lah. Ya,
hilang perkataan give up dalam hidup you bila you ada big why yang kuat dan impian yang tinggi. So itulah Wow. tiga perkara. Wow, amazing. Wow, Tia rasa macam dekat sesi episode kali ni kita menangis, kita tertawa, menangis lagi. Dia pun rasa macam tersentuh dengan perjuangan seorang Siti Mary, Siti Mariam kan. Daripada dulu hingga sekarang yang mungkin Tia pun sebenarnya tak tahu juga kan sedetail ini. Dan Tia yakin semua orang dekat sini dapat banyak learning point dan banyak pengajaran dekat sini. Dan Tia juga nak ucapkan terima kasih banyak kepada Siti Mariam, Siti Mary dah bersama dengan kita kan. And dah berkongsi pengalaman kan. And Tia, I'm sure semua dapat benda yang sama dekat semua orang. So, Tia doakan, thank you so much lagi kepada, kan tak terasa kita dari penghujung acara. Tia ucapkan terima kasih banyak kepada Siti Mary dah meluangkan masa untuk share dekat bersama Tia kan. Your story very, very amazing. Tia doakan semoga segala keputusan kan, segala perniagaan, Faithful kan, seorang founder dan juga semua dekat sini kan, seorang usahawannya semoga boleh berjaya kan. Tia doakan, kita doakan sama-sama semoga wanita dekat sini, kawasan sini boleh bangkit daripada kesusahan kita. Thank you juga untuk Tia dan Mutiara sebab sudi jemput My Mary pada hari ini. Saya Siti Mary hari ini. And then saya percaya di musim-musim macam ni Tia, ramai orang yang hilang kerja, susah dan terkesan dengan PKP. But I percaya dengan satu perkara je. Dalam hidup ni ada pilihan. Sama ada you nak stay susah ataupun you nak bangkit untuk ubah hidup you. So you pilih mana satu. So saya dulu, kalau you dengar cerita saya pilih untuk ubah hidup saya. So, itu saja. Pilihan tu di tangan you. Buatlah pilihan yang betul. Mari doakan you all semua yang mendengar ni. Semoga story saya boleh jadi inspirasi pada you all. Dan you all boleh bangkit daripada dalam hidup you. And semoga you all menjadi usahawan yang berjaya, kaya dunia dan akhirat. And then dipermudahkan urusan, dipermudahkan rezeki. InsyaAllah. Amin. Thank you so much. Alah, thank you sangat. Sebenarnya dia tak nak ending tapi kerana masa telah mencemburi kita kan, kerana best sangat dengar, kita lanjut lagi. Kita buat season kedua, episod kedua dengan Mahmi Mary. Thank you so much Siti Mariam dan Siti Mary yang dah berada kat sini. Terima kasih banyak. Bye-bye Tia. Bye-bye. Alright, so pada semua menonton kan, baik, of course kan di akhir segmen Tia akan ada soalan yang you all boleh dapatkan. Kan you all boleh dapatkan daripada pertanyaannya, jawabannya daripada perkongsian bersama Mary. Okay, kepada semua, are you ready guys? So soalan pada hari ini adalah, apakah profesi Siti Mary sebelum menjadi seorang peniaga yang berjaya? Apakah profesi tersebut? So you guys sebenarnya senang sangat kan, you guys boleh drop, jangan komen di sini kan. So you guys boleh komen di Telegram Tia Arifin. Jawab dekat komen kan, kita akan pilih 10 orang yang bertuah. Kita akan pilih 10 orang bertuah untuk you guys, Tia nak bagi top up kepada you all semua yang tengah menonton. Tia tahu you all sangat bagus untuk dah bagi committed kan, you all mengeluarkan data untuk tengok bersama Tia ni. So that's why Tia nak bagi 10 orang yang bertuah untuk kita bagi hadiah top up RM10 seorang. Ya, ini dia. So pertanyaan adalah, daripada perkongsian Siti Mariam kan, apa sebenarnya profesi sebelum beliau menjadi seorang pengusaha atau usahawan yang berjaya? Apa dia yang beliau dah jadi seorang profesi ni, lepas tu keluar balik, jadi balik, keluar balik. Dia ingatkan cuma sekali tetapi banyak kali ternyata yang membuatkan dia nak bangkit jadi usahawan. Siapa yang dah, agak-agaknya siapa yang dah komen? Siapa yang dah tahu jawapannya? Wah, senang sangat ni. Yes, komen. Okay, Tia akan pilih 10 orang yang bertuah untuk Tia bagi adalah jawapan. Tia bagi terus top up. Okay, cara nak jawab adalah, okay, you guys jawab ni. Jawab tu, and selepas tu you guys kena dropkan your number. Isi number korang. Jangan tak isi ya, kerana kita akan pilih terus. Okay, contoh kan. Jawabannya adalah, jawabannya adalah jururawat. Letak jururawat, bawah itu nombor korang, and letak apa benda you guys punya, U-Mobile ke, Maxis ke. Bagus, pandai. Okay, letak jawapan, letak number dan juga you guys punya top up tu apa. Macam tu. Wah, pandai. Jawapan, betul. Jawapan and numbers and provider. Ada cakap nurse. Okay, letak, ingat nama, jawapan, number dan provider. Kerana kita akan pilih terus.
Wah, dan jawab. Oh, nombor. Ramai sangat. Okey, letak jawaban you all. Okey, dah 72 orang dah. Dia akan pilih 10 orang yang kita akan bagi top up RM10 pada episod malam ini. Kan banyak sangat sebenarnya learning point yang kita dapat daripada seorang Siti Mariam atau dikenal dengan Siti Mary. Kan beliau jatuh bangun, ya Allah, dia sangat amazing sangat kan. Sebenarnya apa yang mengajarkannya adalah kita sebenarnya jangan give up tau. Jangan pernah give up. Kan kita senantiasa untuk nak bangkit. Niat kita senantiasa nak bantu keluarga. Kan dan sebenarnya itulah yang benar membuatkan seorang Siti Mariam bangkit dan nak bantu orang pula. 30,000 yang Siti Mariam dah bantu dengan perniagaannya. Wow, okey, banyak okey. Siapa hari ini? Hari ini adalah di mana dia akan bagi 10 orang yang bertuah untuk kita akan bagi hadiah kita malam ini, iaitu top up RM10 untuk 10 orang. You guys boleh jemput kawan, boleh jemput family untuk komen juga. Mana tahulah hari ini adalah hari yang bertuah kan. Kalau tak menang episod sebelum ni, mungkin inilah episod yang you guys bertuah kerana Tia tak pilih satu, Tia pilih 10 orang terus. Siapa nak? Nak. Jangan komen di sini sayang. You guys Stella ada komen kat sini kan. Jangan komen di sini. Ada Ima kan. Submit di Telegram. Join masuk Telegram channel. Tim dah letak dah dia punya soalan. You guys jawab kat situ. Kan kita akan pilih 10 orang terus. Wah, harap ada rezeki. Saya dah jawab. Bagus. Iziha. Siapa yang dah jawab boleh komen dan jawab. Dan jawab. Dan komen. Bagus. Siapa ni? Wajrida. Dan komen. Amazing. You guys boleh jemput kawan-kawan family kan. 10 family terus jemput. Mana tahu 10 family yang menang. Wow. Dah 151 komen dah. Amazing. Wah, laju terus. Dia akan pilih kan yang pemenang ni esok kita akan umumkan terus. So tak ada masa dah untuk you all tak bertangguh. So malam ni kita akan pilih dan kita akan announce esok siapakah ke 10 nama yang akan berpeluang untuk mendapatkan top up dari Bersama Tia. Tak pernah-pernah kita bagi top up, kita bagi top up. Yes, lagi komen. You guys boleh komen. Satu komen boleh kan. You guys Tia bagi cara macam nak menang ya. Caranya adalah you guys komen, you guys invite kawan-kawan, kan kawan-kawan lain juga untuk komen di sana. Mana tahu itu adalah peluang you all kawan-kawan kan, lagi-lagi sekarang ni kan of course kita sangat membutuhkan internet kan, supaya internet supaya you guys lagi boleh nak tengok benda-benda yang bermanfaat. So you guys siapa di sini yang baru masuk, okay, Tia nak bagi top up RM10 untuk 10 orang pemenang. Caranya adalah you guys masuk ke Telegram channel Tia Arifin dan jawab soalan. Sangat senang sebenarnya soalannya. Kan, jawab soalan tersebut. Kalau you all dah tengok dia tadi, you guys dah boleh sangat senang nak jawab. And you guys boleh invite kawan-kawan semua untuk drop your answer and letak nombor phone and you guys punya provider. Wow, amazing. Dah ramai dah. Dah 232 komen. 232. Rasa-rasanya you guys semua ni jemput you all punya kawan semua. Bagus. Ada yang saya rasa semua ni dah jawab betul ni. Jururawat, nombor phone dengan provider. Wow. Lagi, okey, baru join siapa yang dah komen. Kita masuk sini, aduh banyak komen ni. Ada Raja, Syaza, Ferolin. Nampak? You guys, ada yang tanya, nampak tak komen saya dekat Telegram? Nampak sayang, nampak. Dan join, jangan dekat sini. Okay, please guys, jangan komen dekat sini nombor phone korang. Jangan dekat komen Instagram. You guys ke Telegram channel and komen kat situ. Karena kalau you guys komen dekat Telegram, dekat Instagram, dia tak nampak. Tim tak boleh nak capture. Kan? Yes. So, pergi ke Telegram channel Tia Arifin, kan, kongsi jawapan anda, nombor phone dan provider apa yang you all pakai. You all boleh kongsikan this giveaway untuk episod kali ini kepada kawan-kawan, kepada family, share dekat grup, mana tahu grup you all yang akan juga berpeluang untuk memenangi. Mungkin nombor korang tak menang, tetapi mana tahu nombor adik-adik pun menang. Kan, boleh pakat-pakat untuk semua family join and letakkan jawapan korang. Kerana dia akan pilih episod kali ini ada 10 orang pemenang untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kita punya panelis iaitu Puan Siti Mariam yang dah share tadi. Sangat amazing sebenarnya kan. Siapa sini juga yang tadi menangis juga sama Tia. Tia tak boleh nak tahan sebenarnya. Kan, walaupun Tia sebagai seorang host di sini, Tia pun mempunyai hati dan perasaan. Kan, mendengar seorang cerita kesusahan, kan, kestrugglean mereka, kan, strugglean seorang berjaya itu ternyata nak jadi jutawan tu bukannya senang. Okay?
Tetapi seorang Siti Mariam, dia boleh bangkit kan. Hingga hari ini beliau menjadi seorang pengasas produk jenama rambut yang terkenal, yang mempunyai duta iaitu Era Fazira, dan beliau bangkit dan nak bantu orang. Dan saya yakin semua orang pun nak ada kisah macam tu. Semua orang pun nak membahagikan ibunya, keluarganya. So semua orang sangat boleh berjaya. Kan? Amazing sangat. Siapa yang menangis juga kat sini? Cuba you guys komen. Dan jawab, I cry. Amazing. Kan? Luar biasa lah episod bersama Tia. Setiap episod Tia akan menghadirkan wanita-wanita yang memberikan inspirasi kepada anda semua. Saya. Dan jawab kat Tia. Semoga dia rezeki menang top up. InsyaAllah. Okey, sekarang kita dah ada. Tia tengok lagi. Dah ada 320 komen dah. Wah, dah 320 komen. 353 komen. Wah, amazing. Tia harap Tia akan nampak, okay, you all punya komen. Dan kita akan pilih 10 orang. Ya, banyak ini. Opportunity sangat banyak. Kan, ni 10 orang terus Tia akan pilih yang Tia akan bagi top up RM10 seorang. Tim kita akan bagi top up terus. Ingat, jawapan, nombor telefon dan juga provider. Provider, you all boleh share dekat situ. Jemput kawan-kawan semua untuk join Telegram channel Tia Arifin supaya nanti mana tahu mereka lah yang bertuah. Dah hampir nak 400 dah. Wow. Laju betul. Amazing. Kan Tia tengok semua jawapan ni. Semua betul. Jururawat. Wow. Okay. Wow. Amazing. Dah nak hampir 400. Adakah akan sampai ke 1000 komen? 1000 number? Manalah tahu. Wow, amazing. Dah 400 dah, laju betul. Tia rasa semua dekat sini kan, you all memang dengar sampai awal, sampai habis ya dengar perkongsian pada episod kali ini kan. Seorang bekas jururawat yang kini menjadi jutawan kan, seorang Siti Mariam. Beliau yang mempunyai semangat yang kuat untuk nak berjaya. Dan of course kepada anda semua yang dapatkan perkongsian kali ini, anda boleh share juga di laman sosial, di Twitter dengan gunakan hashtag bersama Tia, hashtag kupas. InsyaAllah dengan perkongsian kita kali ini, dengan salah satu learning point you all dapat, memberikan juga inspirasi kepada semua. Kan, kongsikan kepada orang semua. Daripada kita melihat benda-benda negatif, baik kita tengok perkongsian daripada wanita-wanita hebat yang Tia akan jemput hadir di talk show bersama Tia kali ini. Wow, okay. Yang nak ni menangis Tia, Yana menangis kan, amazing. Tia pun menangis, Tia pun dengar daripada perkongsian, mereka pun dah menangis. Tak boleh kau, seorang orang yang nak survive daripada tak ada apa-apa kan, daripada nak hampir nak bunuh diri, tapi Alhamdulillah beliau bangkit, memilih untuk bangkit, amazing. Wow, dah nak 500 komen yang nak menangis top up, amazing. You guys boleh komen lagi kan. Tia akan pilih juga malam ini sampailah esok je batasnya untuk you all berpeluang untuk menangi top up kita kan daripada bersama Tia, iaitu Tia akan pilih 10 pemenang, 10 numbers. 10 numbers ya. Bukan satu tapi 10 numbers yang Tia akan bagi top up RM10. Adakah dah nak capai dah 600. Adakah kita akan capai 1000 punya komen? 1000 punya komen, tim, wow. You guys amazing. Agak-agaknya korang semua dah done belum? Dah kongsi pula kepada you all punya family. Wow. Ingat, kongsi kepada family juga. Jururawat, semua staff nurse, jururawat, DG, you mobile, Maxis. Apa lagi? Kita banyak, laju betul. Okay, yang belum datang, yang belum masuk ke Telegram channel Tia Arifin, sekarang Tia tengah bagi 10 orang untuk top up RM10 malam ini. Special edisi malam ini, Tia nak bagi 10 top up, 10 nombor yang bertuah. Bukan 1, 10 ya. Kan you guys boleh minta kawan-kawan family semua untuk masuk ke dalam komen, jawab soalan. Tia rasa jawapan soalan ini memang senang sangat sebenarnya. Kan, memang senang sangat nak jawab. Ya Allah, kalau memang tak berjawab, tak tahulah Tia. Ini semua jawab dengan sangat mudah. Nurse, staff nurse, jururawat, ada Umobile, Selcom. Wah, luar biasa. Alright semua. Dah biarkan banyak dah komen sini. You guys boleh teruskan untuk komen dan jawab soalan yang betul kan, and juga kongsi kepada kawan-kawan rapat you guys semua kan.
And kepada semua untuk join di My Telegram Channel untuk jawab berpeluang untuk menangi hadiah-hadiah menarik setiap episod. Dan of course di Telegram Channel Tia Arifin, Tia akan berkongsi lagi apa itu bersama Tia. Tia akan berkongsi, selain itu juga Tia akan berkongsi tentang resepi, tips-tips Tia. Dan Tia sangat suka dengan Telegram Channel kerana Tia boleh bercakap langsung dengan you all. Tia boleh lagi rapat dengan kalian semua. Dan dari perkongsian di episod kali ini bersama Tia, satu benda yang Tia nak share kepada you all semua setelah Tia dengar daripada perkongsian Siti Maria, iaitu jangan pernah give up apa yang kita lakukan. Cabaran akan sentiasa berlaku. Tetapi orang yang bijak, kita kena pilih benda yang betul. Pilih menjadi orang yang nak berjaya, yang nak bangkit ubah hidup. Pilihan di tangan anda. So, kalian semua jangan lupa untuk juga layari www.mutiara.com untuk nak lebih lanjut tahu tentang mutiara. Kerana kenapa? Kerana setiap wanita kita kena ada energi, kita kena ada sentiasa bangkit, kita sentiasa ada kekuatan untuk kita nak ubah hidup kita. Kalau kita tak ada tenaga, benda itulah akan membuatkan kita lemah. So, jaga diri anda masing-masing. Kita masih perangi corona dan jaga diri anda, jaga kesihatan, kan? And benda yang penting adalah kita kena bangkit daripada kesusahan. So, kepada semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang komen, yang join, yang dah support tengok bersama Tia daripada episod pertama hingga hari ini. Dan Tia pun membaca juga banyak feedback yang you all dah share dekat social media, kan. Banyak orang cakap minum mutiara energy booster, banyak minum mutiara dapatkan khasiatnya. Dan Tia juga berucapkan terima kasih kepada semua yang dah join di talk show bersama Tia. Dan episod esoknya siapakah agak-agaknya guest star kita yang hot yang akan menjumpai kita? Okey, Tia bagi clue ya. Seorang artis, seorang yang you all dah tahu, beliau adalah terkenal dengan seorang artis yang memberikan suatu karya yang sangat luar biasa di Malaysia, dan beliau juga memiliki pandangan tersendiri yang beliau tidak pernah takut dengan pandangan lain. Dia hanya stick dengan pandangan tersebut. Dan beliau seorang artis yang Tia bercakap artis yang hot. Wow, siapakah dia? Siapa nak tahu esok? Wow, pastinya bintang tamu kita esok hari merupakan seorang bintang tamu yang ditunggu-tunggu juga, kan? Siapa juga agak-agak? Cuba komen, siapa juga agak-agak? Siapakah agak-agaknya? Siapakah? Oh, kita tengok kat komen Telegram. You guys nak tahu? Siapa nak tahu bintang tamu tersebut adalah? You guys boleh join di Telegram channel, kan Tia akan bagi tahu awal di Telegram channel Tia Arifin. Baiklah semua, itu saja daripada Tia di Bersama Tia. Saya ucapkan terima kasih lagi kepada anda semua yang dah bersama dengan Tia di episod kali ini. Dan terima kasih banyak kepada yang menonton. So, saya Tia Arifin dan live talk show Bersama Tia Kupas yang disponsor oleh Mutiara. Saya Nikmat undur diri dulu. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa esok malam di jam biasa. Bye.